السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita pohonkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabatnya ajma'in keseluruhannya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada kita semua pada pagi yang penuh dengan keberkatan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Muttafaq alaih. Kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut daripada Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi bersabda. Kemudian Nabi menyatakan Allah berfirman. Maka hadis ini termasuk di dalam hadis-hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berdasarkan apa yang disangka oleh hamba-Ku kepada diriku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengannya jika dia mengingati aku. Jika dia mengingati aku, aku bersama dengannya. Maksudnya Allah bersama dengan orang yang mengingatinya. Sekiranya dia mengingati aku, yakni Allah Azza wa Jalla, di dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya di dalam secara bersendirian. Maksudnya jika dia mengingati aku secara bersendirian, maka aku mengingatinya bersendirian. Jika dia mengingati aku di hadapan manusia, di khalayak yang ramai, maka aku akan mengingatinya di khalayak yang lebih ramai dan lebih baik daripada mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ni tuan-tuan sangat penting dalam kehidupan seorang yang mengaku beriman. Berdasarkan hadis ini, Allah Azza wa Jalla berdasarkan apa yang kita sangka pada dirinya. Sebagai contoh, seseorang yang menyangka bahawa Allah akan mengampunkan dosanya, menerima taubatnya, itu sangkaan dia kepada Allah, maka itulah yang Allah Ta'ala akan berikan. Sebab itu Nabi SAW mengarahkan kita jangan meninggal atau mati, melainkan ketika kita hendak meninggalkan dunia ini, kita bersangka baik kepada Allah. Sebab itu ada satu hadis yang mana Nabi SAW menyebut bahawa Allah Azza wa Jalla menyatakan ada seorang hamba daripada kalangan hamba-hambanya yang melakukan dosa yang begitu banyak. Lebih menarik, lelaki ini melakukan dosa berulang kali.
Dia buat dosa, dia bertaubat. Dia buat dosa, dia bertaubat. Setiap kali dia berbuat dosa, dia bertaubat. Berulang kali. Maknanya berulang kali dosa, berulang kali taubat. Setiap kali dia buat dosa, habis dia buat dosa tu, dia menyesal, dia bertaubat. Kemudian selang beberapa lama, dia ulang balik. Dia buat balik dosa tu, kemudian dia bertaubat. Apa yang berlaku? Allah Azza wa Jalla menyatakan, setiap kali dia melakukan dosa dan setiap kali dia mengulangi taubatnya, Allah ampun dosa tersebut. Walaupun dia berulang kali. Kerana setiap kali dia bertaubat, dia bersangka bahawa Allah akan mengampunkan dosa dia. Jadi Allah Ta'ala menyatakan bahawa selagi mana dia bersangka bahawa Allah akan mengampunkan dosa dia, selagi itu Allah akan mengampunkan dosa dia. Berterusan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, jika dia mendatangi Allah pada hari akhirat dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, Allah tetap akan mengampunkan dosanya kerana dia sentiasa bersangka baik kepada Allah. Jadi maksudnya berdasarkan hadis ni, yang pertama, manusia ni dia tak ada satu jaminan, yang mana mungkin dia kalau dah bertaubat, tak ada jaminan dia tak akan mengulangi dosa tu. Untuk dia buat balik dosa tu, ada kemungkinan. Dan setiap kali dia melakukan balik dosa tu atau mengulangi balik dosa tu, tidak menjadi suatu kesalahan lah untuk dia bertaubat balik. Tak apa. Bila dia buat dosa, dia bertaubat. Dia buat dosa, dia bertaubat. Ini berlawanan dengan anggapan dan tanggapan sebahagian pihak yang mengatakan, kita buat dulu, betul-betul kita rasa kita nak berhenti, atau betul-betul kita rasa kita nak bertaubat, baru kita bertaubat. Sebab dibimbangi kita bermain-main dengan taubat tu. Masalah yang berlaku ialah orang yang apabila dia menangguhkan, dia menangguhkan taubatnya, memperlambatkan taubatnya, dia juga tak ada jaminan sempat bertaubat. Ini masalah nombor 2. Jadi solusinya, penyelesaiannya, tuan-tuan, bila ada dosa, terus wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Maksudnya, bila kita ada melakukan dosa, kita bersangka baik kepada Allah, maka kita bersegera untuk bertaubat. Soal sama ada kita nak ulang balik perbuatan dosa tersebut, itu perkara di luar daripada pengetahuan kita. Ada kebarangkalian, ada kemungkinan untuk kita buat balik dosa tu. Bila kita buat balik dosa tu, artinya taubat yang awal tu terbatal. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perbaharui taubat. Kalau timbul soalan, adakah Allah Ta'ala akan menerima taubat orang yang berulang-ulang kali buat dosa? Hadis yang kita baca tadi menunjukkan Allah ampun. Nampak? Yang pentingnya sangkaan baik itu. Sebab itu, dalam hadis yang pernah kita bincang, semua hadis-hadis yang saya sebut ni pernah kita sebut, pernah dah kita bincang, dan pernah dah kita baca. Antaranya hadis apa? Hadis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkai, memarahi orang yang bersangka buruk kepada dia. Antaranya hadis seorang lelaki yang menghukum saudaranya. Nabi SAW menyatakan ada 2 orang lelaki yang mereka bersaudara. Seorang ahlul ibadah, yang seorang lagi ahlul ma'asi. Ahlul maksiat, orang yang suka buat maksiat, jahatlah. Yang seorang lagi ni orang baik. Lalu apabila orang yang baik ni, ahlul ibadah ni, abid ni, menegur dan menasihati orang yang buat jahat ni, saudara dia yang si fulan yang buat jahat ni, dia kata aqsir, berhentilah, kan? Tinggalkan dosa-dosa yang hang buat ni.
Kemudian dijawab oleh lelaki yang jahat ni, yang kaki maksiat ni, dia kata, biarkan, itu urusan aku dengan Tuhan. Hang jangan masuk campur, hang jangan duk kalut. Ini urusan aku. Jadi orang yang tegak ni dia marah. Lelaki yang baik, ahlul ibadah ni dia marah. Dia kata Allah tidak akan mengampunkan dosa hang. Dan kalau hang mati, Allah Ta'ala tak akan masukkan hang ke dalam syurga. Ini salah satu bentuk sangkaan buruk. Dia sangka buruk. Dia bercakap benda yang buruk tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kedua-dua lelaki ni mati, selalu dah kita beritahu kat tuan-tuan, berlaku perkara yang sebaliknya. Si jahat ni masuk syurga, si baik ni masuk neraka. Lalu bertanyalah si baik ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa berlaku perkara yang berbeza? Dia yang sepatutnya masuk syurga, pergi masuk neraka. Yang patut masuk neraka dengan dosa-dosa yang dia buat tadi ni, masuk syurga. Jawapannya kerana si ahli ibadah ni telah bersangka buruk kepada Allah. Dia sangka buruk dekat Allah. Apa sangkaan dia? Dia sangka Allah tak akan ampun kawan yang jahat ni. Sedangkan Allah menyatakan bahawa dia boleh ampun. Jadi dia bercakap benda yang buruk, dia sangka benda yang buruk, dia kata benda yang buruk kepada Allah, maka Allah hukum dia di atas dosa tu. Sebab itu salah satu daripada dosa besar adalah bersangka buruk kepada Allah. Jadi kalau kita sangka Allah tak ampun, Allah tak ampun. Kalau kita sangka Allah akan ampun, Allah akan ampun. Ana 'inda dhanni 'abdi. Apa yang hamba aku sangka diri aku macam tu, maka aku juga akan membuat dan membalas berdasarkan apa yang dia sangka. Sebab tu lelaki ni, walaupun dia berulang, lelaki yang awal, hadis yang awal tu, walaupun dia berulang-ulang melakukan dosa, dia tetap diampunkan. Kerana dia tidak pernah bersangka buruk. Dia tak pernah kata Allah tak ampun dosa dia. Allah kata setiap kali dia buat, dia mengetahui bahawa ada Tuhan, Allah, yang akan mengampunkan dosa dia. Jadi tak betul tanggapan dan pendapat orang yang mengatakan jika kita berulang-ulang kali taubat, Allah tak akan ampun, dan perbuatan itu ialah perbuatan seolah-olah kita bermain dengan taubat. Kerana kita tak boleh jamin bahawa kita akan selamat. Tak boleh jamin selamat ni tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan bertaubat. Saya bagi contoh mudah. Katalah tuan-tuan rasa sekarang ni umur tuan-tuan 60, 65. Dah tua dah. Dah tak lama dah. Dah dekat-dekat nak mati dah. Kan? Jadi tuan-tuan pun rasa okey dah. Kira tak ada ruang lah nak buat jahat ni. Tuan-tuan pun taubat. 40 tak bertaubat lagi. 50 tak bertaubat lagi. Duk berasa kata mungkin nak tergelincir, nak buat lagi lah. Ada ruang nak silap lagi. Tuan-tuan pun bertaubat pada umur 60 atau 65. Nak mati tak tahu lagi. Tapi tuan-tuan rasa mungkin selamat dah lah waktu ni. Tu pun saya nak bagi taunya apa maksud dia, tak ada jaminan juga. 2-3 hari nak mati pun tak ada jaminan. Bukan kata 2-3 tahun, 2-3 hari sebelum ajal sampai pun tak ada jaminan untuk kita tak tergelincir daripada jalan yang betul. Tak ada jaminan. Kita tengok dia ni tak larat dah ni, tua dah, kan? Bila dia nak buat jahat? Jangan. Kita mungkin sangkaan kita dia tu tak buat benda-benda tersebut, tak mungkin buat benda-benda yang tersebut, tapi nama kata manusia ni tak ada jaminan. Jadi kesimpulannya apa? Untuk poin yang pertama ni, tuan-tuan jangan bertangguh. Ada ruang, ada peluang, bertaubat. Lepas tu ke depan tu tuan-tuan nak buat balik, tak buat balik, kita bukan tahu. Dia hang taubat ni, esok lusa hang buat balik ni. Baik tak payah taubat balik. Hang buat dulu. Lepas tu bila yang aku nak taubat? Cuba tanya. Bila yang sepatutnya, sewajarnya, seeloknya, setepatnya, hang rasa bila yang aku boleh bertaubat betul-betul ni? Bila hang rasa hang tak mau buat dah. Bila kita rasa kita tak mau buat dah, waktu tu
tak tentu lagi kita nak apa? Nak berhenti terus. Boleh jadi buat balik. Ini demikian. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang saya sebut tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Daripada Jabir bin Abdullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang daripada kamu, Nabi kata janganlah, larangan mati, larangan meninggal dunia dalam keadaan bersangka buruk kepada Allah. Janganlah salah seorang daripada kamu mati dalam keadaan dia bersangka buruk kepada Allah. Hendaklah dia mati dalam keadaan bersangka baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sunat bagi orang yang berada di dalam keadaan sakaratul maut, nazak. Sunat bagi orang yang berada di dalam sakaratul maut ni, orang yang nazak, nak mati ni, sakit nak habis umur ni, sunat baginya dalam keadaan itu digalakkan, dianjurkan untuk dia bersangka baik dengan Allah. Dan dia kena kuat sangka baik. Lagi nak mati, lagi kena kuat sangka baik. Okey, ada dua alasan. Sekurang-kurangnya ada dua. Apa dia ni? Hujah. Yang pertama, tuan-tuan mungkin pernah dengar ataupun kena ingat ataupun pernah lalui satu hadis di mana Rasulullah SAW menziarahi seorang lelaki yang sakit. Menziarahi seorang lelaki yang sakit. Lalu Nabi SAW bertanya kepada lelaki ni. Tanya kepada lelaki ni, apa perasaan yang sedang dia rasa waktu tengah sakit tu? Pasal Nabi tengok keadaan dia tu dah nazak. Dalam bahasa utara ni kita panggil apa? Lorak. Lorak. Nak matilah. Kan? Nazak. Lalu Nabi tanya dia, apa yang kau sangka? Apa yang kau rasa? Tentu orang yang nak mati ni macam-macam perasaan dia, bercampur baur. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, mari malaikat memberikan khabar gembira kepada dia dengan menyatakan jangan takut dengan apa yang akan berlaku di hadapan dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Dua benda yang malaikat sebut. Malaikat bisik di telinga dia. Yang pertama, jangan takut apa yang nak jadi di hadapan. Pertama ni manusia akan takut. Dia ada dua perasaan, takut dengan sedih. Pasal itu bila malaikat main, malaikat menghilangkan kedua-dua perasaan ni. Pertama, hang jangan takut. Memang hang nak mati, tapi hang jangan takut. Takut benda yang nak berlaku. Orang ni dia takut benda yang nak jadi, benda yang akan datang. Malaikat kata hang jangan takut. Apa nak jadi? Soal jawab kubur hang jangan takut. Lulus. Nak bangkit esok, timbang, mizan, apa lagi? Pemberian buku amalan, hisap, semua tu hang jangan takut. Tuan-tuan akan dengar berita ni ketika nak mati. Datang malaikat membawa berita ni sebelum tuan-tuan mati. Tuan-tuan akan dengar dia habaq. Lepas tu baru malaikat cabut. Sebelum dia tarik nyawa tu, dia habaq dulu dua benda ni. Jangan takut. Dan yang kedua, perasaan yang kita akan lalui, yang kita akan rasa sedih nak berpisah dengan ahli keluarga dan harta benda. Pun malaikat kata jangan duka cita, jangan sedih, sebab Allah dah ganti dengan yang lebih baik. Kalau hang mati ni, hang akan dapat yang lebih baik daripada apa yang hang tinggalkan. Jadi bila malaikat mai pujuk ni, malaikat mai bagi tenang, malaikat mai habaq benda yang elok, malaikat mai sampaikan berita gembira dan salam daripada Allah, ketika dia nak tarik keluar tu, sangat mudah dan sangat memberikan kerjasama. Seperti apa? Nabi sebut apa? Satu hadis yang saya selalu baca kat tuan-tuan. Nabi kata, mudahnya roh keluar adalah seperti air
keluar daripada gelas. Dalam hadis tu, minum sikit. Kering tekak pagi-pagi. Air, tuang air. Mudah. Kalau yang payah, besi yang apa? Bercakok tu, dia ada dua keadaan roh keluar. Kalau roh orang beriman yang mudah keluar, yang dapat kerjasama ni, yang bagi full cooperation ni, dia bagi sepenuhnya kerjasama ni, macam air yang dituang keluar dari gelas, lancar. Tapi kalau roh yang jahat, yang tak bagi kerjasama ni, yang enggan nak keluar ni, dia seperti besi yang bercakok, ditusuk masuk ke dalam daging dan ditarik keluar. Dia kalau besi tu tajam, lurus elok, kalau kita cucuk tarik mudah. Mudah kan? Tarik, cucuk, tarik mudah. Tak, Nabi kata besi tu dia bercakok. Jadi bila kita macam mata kail lah. Mata kail pun mata kail cakok kan. Yang ni dia bercakok lagi. Cucuk pergi ke dalam, tarik. Dia susah nak keluar. Macam itulah keengganan. Dalam surah Al-An'am, Allah kata, malaikat sampai kena buat apa? Tak mau keluar. Dalam surah Al-An'am tu, Allah Ta'ala cerita, cuba balik tengok. Allah Ta'ala kata punya tak mau keluar ni, sehingga malaikat terpaksa tibai, pukul tengah belakang dengan muka. Dalam surah Al-An'am, suruh keluar, tak mau keluar. Malaikat pun tibai, bagi tengah belakang, bagi tengah muka, baru dia nak keluar. Punya payah. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Ni tuan-tuan sembelih lembu, pasal apa yang payah sangat? Pasal apa ikan sembelih lembu payah sangat? Tarik, nak pobah, nak lari, pasal apa? Takut, la ilaha illallah. Dia takutlah tu. Betul tak dia takut? Dia takutlah yang dia nak lari tu, yang payah sangat tu. Cuba kalau dia tak takut. Mudah lah, dia takut. Jadi yang payah keluar ni pasal apa? Takutlah. Mau tak takut, malaikat amal kata, keluar! Tuhan duk tunggu nak. Azab Tuhan sedang tunggu. Kau lihat habaq lagu tu, nak keluar? Jenuh ya rek. So ini yang berlaku ketika kita menghadapi saat sakaratul maut. Semua hadis ni kita baca dah. So tuan-tuan apa? Sangka baik. So Nabi tanya dekat lelaki ni yang sakit ni, waktu ni hang rasa apa? Dia kata pertama, aku takut Allah azab aku. Aku takut dosa aku. Aku takut dengan dosa-dosa aku. Yang kedua, dia berkata dia ada dua perasaan. Satu, dia takut Allah Ta'ala akan azab dosa-dosa dia. Yang kedua, dia harap sangatlah Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayang dia, menghapuskanlah dosa-dosa dia. Pertama, dia sayang untuk Allah ambil tindakan dosa-dosa dia. Yang kedua, dia haraplah Allah dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan pengampun, dengan penyayang, dengan segala sifat belah kasihan tu, padamlah dosa-dosa dia. Dua benda yang dalam perasaan dia ni, Nabi kata mana-mana orang yang ketika dia sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, dia ada dua perkara ini, dua sangkaan ini, dua perasaan ini, melainkan Tuhan akan bagi kedua-duanya. Apa dia? Takut tadi, Allah Ta'ala hilangkan, amankan. Maksudnya, hanya fikir dosa hang. Yang kedua, dia harap kan. Pasal itu tuan-tuan, kita ada tiga. Apa dia? Al-khawf, takut. Kita ada tiga. Dalam diri kita ni, kita kena ada tiga benda dengan Allah Ta'ala, baru sempurna. Tuan-tuan kena ada tiga benda dengan Allah Ta'ala. Nombor satu, takut. Jangan tak ada takut pula. Tak ada takut tu yang buat tak ketahuan tu.
Pertama takut. Pasal tu Allah pun dia cerita benda-benda yang menakutkan kita kan dalam Quran. Azab lah apa semua. Pertama, tuan-tuan kena ada al-khauf, takut. Dalam diri kita ni kena ada takut. Ulama kata macam burung. Dia ada dua sayap. Kalau tuan-tuan ada satu saja, jatuh. Faham tak? Kalau ada takut saja, tak boleh. Dia kena ada kembang dia. Raja. Al-khawf, ar-raja. Apa dia? Takut dan harap. Harap ni maksudnya apa? Macam ni. Kita memang takut pak kita marah. Sebagai mudah nak bagi contoh yang kehidupan kita. Kita takut pak kita marah. Tapi dalam masa yang sama, kita duk rasa, duk harap lah. Dia ni pak aku ni boleh kira lagi ni. Boleh bincang tak? Artinya kita ada dua benda ni pada seseorang. Kita takut dia. Memang kita takut. Dia, pak aku ni, dia cengeng, dia bukan, dia ni berat ni. Tapi tak apa, kalau kita cakap elok-elok, aku insya-Allah aku ingat, boleh kot. Dia ni pun boleh kira ni kalau dia faham. Artinya, manusia ni, walillahil mathalul a'la lah, Allah tak boleh bandingkan lah. Tapi manusia ni, dia kalau pertama, dia takut saja, itu yang menyebabkan dia sangka buruk. Dia tepilah aku, jahanam lah. Tak boleh. Dia kena ada ar-raja. Raja ni apa? Pengharapan. Artinya dia sentiasa harap. Allah Ta'ala pemurah. Allah Ta'ala pengasih. Allah Ta'ala pengampun. Hang rasa kalau kita mati, Allah ampun tak? Kalau orang tanya kita, hang rasa kalau kita mati, Allah ampun tak? Orang bunuh 100 orang pun masuk syurga. Orang melacur bagi minum anjing pun masuk syurga. Orang berzina pun masuk syurga. Kita buat apa sangat? Dia kena macam tu. Tapi tak boleh hok ni saja. Kalau hok ni saja tu yang melampau, ditahan tak mayang lohok. Tinggal sekali saja semayang lohok yang kita duk mayang banyak dah tu, takkanlah kot Tuhan tak ambil kira lah banyak-banyak tu. Jahanam. Tuan faham tak? Yang ni dia terlebih belajar. Dia kata itu. Sebab kadang-kadang orang bila kita duk sebut Allah pengampun, Allah pengampun, Allah pengampun, Allah pengampun, dia jadi apa? Dia jadi satu lesen untuk dia bebas buat dosa. Dia tak takut buat dosa. Kita yang penting sangka baik. Sangka baik ke Allah. Lepas tu dia bacalah contoh-contoh yang kita sebut tadi ni. Yang ni semua Tuhan ampun habis. Kan? Nampak? Sebab itu bahaya. Bahaya apa tau? Bahaya orang yang dia terlebih salah satu ni. Contoh kan, orang kaya yang buat baik. Dia kadang-kadang dia nak bagi hati dia tenang, hati dia macam rasa ni lah. Tuan-tuan, bila satu orang buat salah, dia akan buat satu benda nak bagi kurang rasa bersalah. Pasal itu bila orang buat jahat, dia akan imbangi jahat dia tu dengan dia pergi buat baik. Jadi masalahnya ni, geng yang buat baik ni, geng-geng yang dia tahu macam mana saya ni. Allah. Tak apa lah, dosa tu lah. Tak apa lah, pasal apa? Duk bagi makan orang ni. Masjid bagi duit banyak mana dah kat masjid. Buat masjid banyak mana dah. Tuhan kira tu lah. Sikit-sikit gitu. Nampak? Jadi kawan ni pun tak apa. Tak apa ke saya ambil? Tak apa ke saya buat? Banyaklah contoh tuan-tuan faham lah. Tak apa. Buat je jahat, buat main kat kami. Buat jahat, buat main kat kami. Buat main kami doa. Selesai. Allah Ta'ala, kita boleh berkira lah. Dia buat lagu tu. Jadi kawan yang nak buat jahat ni, dia rasa macam ada pelepah untuk dia. Ini bahaya. Di samping Allah kata wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dia juga sebut wallahu syadidul iqab, Allah itu Maha pedih azab dia. Pasal apa? Dia nak bagi imbang. Pasal itu bila baca ayat pengampun, kena baca juga ayat yang dia azab. Al-khawf, takut. Ar-raja, harap. Satu lagi, al-hub, cinta. Manusia ni kadang-kadang dia buat satu benda, pasal apa pak dia suruh? Pasal apa hang buat? Aku takut. Pak dia suruh pasal dia takut.
Dia buat tu pasal dia takut. Kan? Ataupun mungkin pak dia suruh dia buat pasal apa? Manusia ni dia buat satu benda ni kerana 3. Satu dia buat kerana takut. Pasal apa hang buat pak hang suruh? Aku takut. Pasal apa hang buat hak yang mak hang suruh? Aku kalau buat apa yang mak aku suruh, sehari dia bagi duit. Yang ni dia panggil apa? Harap mah. Tuan-tuan bila buat satu benda, tuan-tuan buat pasal apa? Hang rajin nak tolong masjid. Aku rajin pasal tu imam tu bagus. Dia kalau aku tolong apa, dia akan bagi non. Dia akan bagi. Dia tak abang lah, tapi aku percaya dia memang jenis bagi. Nampak? Dia buat pasal, bukan pasal dia takut. Pasal apa? Harap. Manusia ni dia buat satu amalan based on 3 benda ni je. Sama ada dia buat tu kerana dia takut pada orang yang dia buat tu, atau dia buat tu kerana dia mengharapkan sesuatu habuan daripada apa yang dia buat tu. Yang ketiga, dia tak takut, dia tak harap, tapi dia buat. Ni hak yang jenis duk cinta. Ada tuan-tuan, duk cinta ni bukanlah tuan-tuan ni. Mereka. Pukul 12, pukul 11, pukul 12. Dia kata, mereka dia lah hak perempuan ni. Dia kata lapar. Tak apa. Naik motor pergi beli burger, hantar pukul 12. Pasal apa? Sanggup main hantar. Lautan api aku redah. Apa lagi? Saya pun lupa dah. Lama tak bercinta. Tapi nak habaknya dia bukan takut kat markah dia. Dan dia pun tak harap apa-apa. Tapi pasal apa dia buat benda tu? Sanggup pun. Betul? Cinta sayang. Tuan-tuan nampak tak? Maka kita dengan Allah Azza wa Jal, kita adunkan ketiga-tiga ni. Kita salat subuh tadi kerana kita takutkan neraka dia. Kita salat subuh tadi kerana kita mengharapkan syurga dia. Kemuncaknya, kita bangkit meninggalkan seronok tidur kita. Kita bangkit meninggalkan nyenyak tidur kita. Kerana cinta kita kepada Allah. Orang bercinta ni, pukul 3 pagi dia ajak berjumpa. Pukul 3 pagi aku bangkit. Dulu masa kita bercinta, dan tuan-tuan kalau tuan-tuan tak orang angau bercinta ni, pukul berapa pun dia bangkit. Tapi kalau tak macam tuan-tuan, macam saya apa semua yang kita dah lama. Orang baru menikah, baru menikah ke, duk tunang ke apa, lain pasal cinta. Kan dulu masa duk bertunang, markah dia bertunang, dia balik pukul 5 petang. Pukul 3 pergi tunggu dah. Awal abang mai duk hangat. Pukul 5 baru saya keluar. Pukul 3 aku mai dah. Lepas menikah, bini dia keluar pukul 5, pukul 8 malam pun mai. Tinggal tak jalan kaki balik. Kalau jalan kaki pun sampai dah. Ada saya dengar. Tapi tuan-tuan, dia tinggal bini dia di masjid, anak balik bimbit. Ada satu cerita. Dia bawa bini dia pergi masjid. Lepas tu, bini dia keluar-keluar tanah. Anak dia bimbit. Mana pak hang? Pak terlupa balik-balik mana mak hang? Mak pergi masjid kan pak? Anak bimbit. Ini saya pun jadi Tok Nuju. Ada 30 tahun dah kahwin. Ada. Macam mana tahu? Kalau hak jenis tinggal-tinggal ni, hak puluh-puluh tahun lah. Kalau 3-4 hari ni, tuan-tuan faham? So ini, sebab itu, orang yang bercinta dengan Allah, dia akan bangkit tengah malam. Sebab orang yang bercinta ni, dia suka bersendirian dengan sesiapa yang dia cinta. Betul ya? Maka orang yang bercinta, orang yang tak bercinta dengan Allah, dia rasa berat nak bangkit. Dia rasa tak seronok nak bangkit. Tapi kalau orang cinta, orang yang bercinta ni tuan-tuan, dia ternanti-nanti, tertunggu-tunggu nak bertemu dengan yang dia cinta. Maka sebab itu kita kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat cukup dulu sekadar itu. Tuan-tuan pun nampak saya nak ubat makan nasi apa semua. Okey, mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita dan Allah berkati kita, dan sentiasalah bersangka baik dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Boleh jadi apa yang kita sangka baik untuk kita tapi buruk, dan boleh jadi apa yang kita sangka buruk tapi sebenarnya itulah yang baik. Berdamailah dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.